Mari kita bersama-sama berdoa. 我们一起低头祷告。 Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. 主啊，谢谢你给我们机会，可以来到你的面前来敬拜你，来赞美你。 Di pagi hari ini kami kembali mau belajar akan kebenaran firman-Mu. 今天早上我们再次要来学习你的话语。 Kami memohon Allah Roh Kudus menerangi hati kami, memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar tetapi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 我们恳求圣灵光照我们，好让我们不单可以学习与明白，但是我们也可以行道。 Berkatilah kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 求你祝福你两位要传讲你话语的仆人。 Berkati setiap kami, supaya kami semua juga hari ini boleh sungguh-sungguh tunduk kepada kebenaran firman-Mu. 求主也祝福我们每一位，好让我们对你的话语有顺服的心。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. 大家平安， Senang kita bisa berjumpa bersama-sama dalam ibadah pada hari ini. 很高兴我们可以一起来这里敬拜主。 Dalam rangka pertukaran mimbar gembala, hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani bersama-sama di tempat ini. 今天是我们过一堂交换讲台，所以今天我可以在这里侍奉。 Baik saudara, mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. 我们来一起学习上帝的话语。 Kita membuka firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan sampai ayat yang ke-6. 我们打开约翰一书2章3到6节。 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 约翰一书2章3到6节。 Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian nanti di dalam bahasa Mandarin. 我们首先用印尼读，然后用华语。 Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 来，我们读圣经的话语。 Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 约翰一书2章3到6节，我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱神的心，在他里面实在是完全的。从此，我们知道我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。 Saudara, di dalam dunia ini ada begitu banyak tanda yang bisa kita lihat. 弟兄姐妹，在这个世上有很多记号，我们可以看见。 Saudara, tanda ini menunjuk kepada sebuah peringatan ataupun kepada satu tempat, saudara. 这个记号是指一个警告，或者指一定的地方。 Nah, saudara, contohnya ini ada tanda di mana tidak diizinkan masuk kalau tidak menggunakan masker. 比如这个记号表示说，如果没有戴口罩就不能进去。 Nah, tentu saja saudara masih banyak tanda-tanda lain yang bisa kita jumpai baik di jalan raya maupun di dalam gedung. 当然，在路上或者在大厦、在大楼，我们可以看见很多记号。 Nah, sekali lagi saudara, semua tanda itu menunjuk kepada sebuah peringatan ataupun pada tempat-tempat tertentu, saudara. 这些记号就是告诉有一个警告或者指。 Sehingga waktu orang melihat tanda itu, dia akan mengetahui sesuatu. 所以看到了这个记号，就可以明白一些事情。 Nah, kalau begitu saudara, bagaimana dengan orang-orang percaya yang hari ini adalah murid-murid Kristus? 那今天我们是信徒的，就是基督的门徒。 Ada nggak sih tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu adalah seorang murid Kristus? 有什么记号我们可以看见一个人是基督的门徒？ Kalau kita berada dalam satu kumpulan besar, bagaimana kita mengetahui bahwa di dalam kumpulan itu ada seorang murid Kristus? 如果我们在大群体当中，我们怎么可以知道一个人是基督徒？
Nah, saudara, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Kristus yang adalah pengantara antara kita dengan Bapa. 上个礼拜我们已经学习，基督就是天父与我们的中保。 Kristus mengorbankan dirinya untuk kemudian mati di kayu salib supaya saudara dan saya hari ini boleh kemudian bersekutu kembali dengan Bapa. 基督使命，好让我们今天你我在这里可以 Dan melalui kematian Cinta itu. itulah saudara kita kemudian mengalami keselamatan daripada Allah. 通过基督死，我们可以领受上帝的救恩。 Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan dibenarkan, hari ini kita diangkat menjadi anak-anak Allah. 身为基督徒，我们就是蒙上帝的恩典，我们就被主拯救。今天我们是上帝的儿女。 Nah, saudara, pertanyaannya, kalau kita adalah anak-anak Allah, apakah tandanya, saudara? 我们要问的，如果今天我们是上帝的儿女，然后有什么记号呢？ Saudara, waktu kita kemudian tadi membaca surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6, 刚才我们所看见的约翰一书2章3到6节， saudara, kita mendapati bahwa Yohanes sedang menjelaskan dua ciri setidak-tidaknya seorang murid Kristus. 我们可以注意到约翰在讲一个人是基督徒，最起码有2个记号。 Saudara, ciri yang pertama, Yohanes berkata, seorang murid Kristus itu adalah seorang yang mengenal Yesus dan menuruti perintahnya. 约翰说，基督徒的第一个记号就是他认识耶稣，并遵守他的诫命。 Saudara, apa sih artinya menjadi murid Kristus? 弟兄姐妹，身为基督徒什么意思呢？ Apa tandanya menjadi murid Kristus? 作为一个基督徒有什么记号？ Saudara, apakah kemudian ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberikan kita satu kartu lolos daripada neraka, saudara? 当上帝拯救我们，我们就可以不下地狱。 Apakah keselamatan yang kita terima adalah sebuah upaya untuk melarikan diri atau bebas daripada jerat neraka? 是否我们领受的救恩就是使我们不用进地狱呢？ Saudara, kalau tujuan Allah menyelamatkan kita hanya untuk membebaskan kita daripada neraka, maka saya rasa sangat sayang sekali, saudara. 如果上帝拯救我们的目的使我们不用下地狱，我觉得这个太可惜了。 Karena kalau kita membaca kitab suci, kita dengan jelas melihat bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bukan sekedar semata-mata membebaskan kita daripada hukuman neraka. 如果我们真正研究圣经，我们就知道上帝拯救我们，不单使我们不用下地狱， Tetapi Tuhan mau kita menjadi muridnya yang sejati, yang serupa dengan Dia. 但是主要我们成为他真正的门徒，就是像他的。 Soal itu sebabnya kemudian Yohanes di dalam suratnya dia mengangkat isu tentang murid Kristus. 因此，约翰在他写的书信，他就谈到基督徒。 Di dalam ayat 3 dan 4 kita melihat Yohanes sedang memberikan sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara murid Kristus dan bukan. 在第3节和第4节，约翰在做一个对比，他在说一个基督徒与非基督徒有很大的区别。 Saudara, Yohanes berkata ada orang yang mengaku mengenal Kristus. 约翰说，有人觉得他认识耶稣， Dia tahu tentang Kristus. 他知道关于耶稣， Tetapi masalahnya, saudara, orang itu tidak mau menuruti perintah Kristus. 问题是这个说他认识耶稣，但是他不要遵守他的诫命。 Bagaimana mungkin seorang yang mengatakan mengenal Kristus tetapi tidak mau melakukan perintah Kristus? 哪里有可能一个人说他认识耶稣，但是他不要遵守他的命令？ Maka Yohanes berkata, jelas orang itu adalah seorang pendusta 约翰就直截了当说，这个人是说谎的， dan tidak ada kebenaran di dalam dia. 在他里头没有真理。 Saudara, lalu kita kemudian bertanya, saudara, kalau begitu seperti apa cirinya murid Kristus? 我们就问，其实一个基督徒有什么记号呢？ Yohanes menegaskan di dalam ayat ketiga, dia katakan seorang murid Kristus adalah seorang yang mengenal Yesus secara pribadi dan menuruti perintahnya. 约翰在第3节就这样说：基督徒就是一个亲自认识耶稣并遵守他的命令。 Saudara, perhatikan di sini ada satu perbedaan besar antara mengenal dan tahu. 大家请注意，在这里有很大的区别，就是说认识和知道。 Saudara, saya
mengenal semu dengan sangat baik. 举个例子，我很认识我的师母， Lebih daripada sekedar tahu. 我不单知道她， Tetapi saudara, saya tahu Pak Jokowi. 我知道把周国伟， Dia adalah presiden kita, tanggal 21 kemarin baru saja ulang tahun. 他是我们的总统。21号之前，21号他刚过生日， Tetapi saya secara pribadi belum pernah ketemu dengan beliau. 但是我从来都还没有见过把周国伟， Saya belum pernah bercakap-cakap, bahkan berjalan bersama-sama dengan beliau. 我就没有和他谈过话，没有和他行走， Maka saya tidak berani mengatakan saya kenal beliau. 所以我就不敢说我认识把周国伟。 Nah saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Yohanes, saudara. 那这是约翰所说的。 Seorang murid Kristus sejati adalah seorang yang mengenal, bukan cuma tahu, tapi dia kenal siapa Yesus. 所以约翰说，一个基督徒，一个真正的基督徒，他不单知道耶稣，但是他认识耶稣。 Dan pengenalan ini bersifat pribadi. 所以认识耶稣就是亲自认识耶稣。 Maka kalau orang itu sudah kenal Yesus secara pribadi, otomatis dia pasti akan menaati perintah-perintahnya. 所以如果一个人说他亲自认识耶稣，他必定遵守主的命令。 Di sini berarti pengenalan dikaitkan dengan menaati. 所以认识和顺服都是息息相关的。 Karena semakin kita kenal dia, semakin kita rindu untuk menaati perintahnya. 因为我们越认识他，我们就越愿意遵守他的命令。 Semakin kita menaati perintahnya, maka kemudian saudara kita akan semakin mengalami perubahan di dalam hidup kita. 我们越遵守主的命令，那么我们的生命会越来被主所改变。 Nah tentu saja saudara, proses perubahan itu tidak datang dalam semalam. 当然，这些改变不是一夜之改， Tetapi satu perjalanan yang sangat panjang selama kita masih hidup di dalam dunia ini. 这个改变就是我们一生中的过程。 Saudara, di dalam kemudian menjalankan sebuah ketaatan, maka kita memerlukan yang namanya kasih. 在我们顺从的时候，我们需要爱心。 Saudara, kasih dan ketaatan itu seperti dua sisi koin yang tidak bisa dilepaskan. 爱心和顺从就像一个铜币，有两个面，不能分开。 Bisa nggak dilepaskan? Ya bisa aja sih. 真的不能分开。 Tetapi masalahnya koinnya jadi nggak laku. 如果我们把这个铜币把它分开，肯定这个就不能用了。 Misalnya saudara dan saya membelah satu koin sisi satu dengan sisi satunya lagi. 打个比方，我们把这个铜币把它切成两段， Lalu kemudian kita belanjakan koin yang sudah dibelah dua itu kepada seorang pembeli. 我们就用这个铜币已经切掉的，我们就去买东西， Kita mau beli sesuatu, saudara. 我们就去档口买东西。 Nah, waktu kemudian kita kasih koinnya, si penjual melihat koin yang cuma satu sisi, 当我们买东西，我们把这个钱 saudara, dia 给 akan 那个人的时候， dia akan berkata, apa yang kamu lakukan? 这些卖家肯定 Mana 不要 bisa 这个铜 laku, 币， cuma 因 satu 为 sisi begini. 这个铜币只有一面。 Nah, saudara, demikian juga dengan ketaatan dan kasih, saudara. 弟兄姐妹，顺服和爱心， Kasih dan ketaatan tidak bisa dilepaskan. 顺服与爱心是不能分开的。 Kalau saudara dan saya berkata saya mengasihi Tuhan, maka kita pasti menaati Dia. 如果我们说我们爱主，我们肯定要顺从他。 Karena kasih tanpa ketaatan akan menjadi kasih yang buta dan egois. 如果我们有爱心，我们没有顺从的话，我们的爱就是很自私的， Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. 我们只顾我们自己。 Tetapi ketaatan tanpa kasih, kita akan menjadi seorang yang legalis. 如果我们有顺服的心，但是我们没有爱心，我们就变成一种法人， Seseorang yang hanya melihat segala sesuatu dari benar dan salah. 就是只看对和错而已。 Nah, saudara, kasih dan ketaatan ini harus kemudian melekat di dalam kehidupan seorang murid Kristus. 所以弟兄们，一个基督徒需要爱心与顺服。 Itu sebabnya saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, itu akan terrefleksi di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. 弟兄姐妹，因此，如果我们说我们爱主，在我们的生活，我们是一定顺从主的。 Satu kali saya bertanya sama anak saya yang laki-laki masih kecil, saudara. 有一次我问我的孩子，他还小， Saya berkata, Max, apakah kamu mengasihi Daddy? 我就问我的儿子 Max， 你爱你的爸爸吗？ Maka anak saya langsung tersenyum lebar dan dia berkata, yes. 我的儿子就说是。
Wah, saudara, saya senang sekali dengar jawaban itu. 哇，我真的很高兴听我儿子这样说。 Saudara, lalu saya berkata, kalau kamu sayang sama Dedi, maukah kamu melakukan apa yang Dedi katakan? 我就对我的儿子说：“如果你说你爱爸爸，你就要行爸爸所告诉你的吗 Nah, saudara, dia tidak berespon, dia nunggu pertanyaan berikutnya. ？”他就问我下个问题 Boleh nggak kamu tolong bereskan mainan kamu yang sudah kamu tadi mainkan? 哦，我就这样和他说：“你刚才玩的玩具，你可以把它收拾好吗 Maka anak saya yang tadinya tersenyum lebar, tiba-tiba wajahnya jadi datar. ？”那所以刚才我的孩子他是很高兴的，我就这样和他说，他就变脸了。 Lalu dia mulai geleng-geleng kepala. 啊，就他开始摇摇头。 Saudara, bagaimana mungkin dia mengatakan dia mengasihi saya, tetapi dia tidak mau melakukan apa yang saya perintah? 所以弟兄姐妹，哪里可能我的儿子对我说他爱我，但是他不肯？ Saya tidak meminta dia untuk membersihkan rumah, saudara. 我不是叫他整理整个房子， Saya juga tidak meminta dia untuk mengangkat galon air taruh di dispenser. 我不是叫他把这个水桶这么重的搬到桌子上。 Perintah yang saya berikan adalah perintah yang sederhana sesuai dengan kemampuan dia. 我给的命令是很简单，就按照他的年龄， Tetapi kenyataannya dia menolak. 但是实质在他就拒绝了， Maka saya perlu mempertanyakan kasihnya kepada saya, saudara. 所以我就要再问他对我的爱。 Saudara, demikian juga dengan perjalanan kita sebagai murid-murid Tuhan hari ini. 弟兄姐妹，我们跟随主也是同样。 Saudara, bukankah Tuhan juga seringkali bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 弟兄姐妹，主也不是对我们每个人问吗？你爱我吗？ Apa jawaban kita, saudara? 我们有什么答复呢？ Kita jawabnya dengan nyanyian, bukan? Kita menyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. 有时候我们就唱这首歌：主啊，我要永远爱你。 Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, 虽然在我的生活有很多暴风， ku tetap cinta Yesus selamanya. 我仍然爱主。 Saudara, Tuhan gak kasih badai dan topan silih berganti. 弟兄姐妹，我们知道这个逆境就是常常来。 Tuhan minta sesuatu, saudara menaatinya enggak? 主要求你一点事情，是否你顺服他？ Ketika Tuhan meminta saudara dan saya untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita, 当主要你我去赦免那些已经伤害我们的心的 adakah 人， kita punya ketaatan untuk melakukan itu? 是否我们对主有顺服的心去行？ Ketika Tuhan meminta kita untuk sabar, 当主要我们有爱心、有耐心， adakah sebuah kesediaan dari kita untuk sabar? 是否我们就可以忍耐？ Saudara, seberapa besar kasih kita itu kepada Tuhan akan terlihat di dalam ketaatan kita kepada Dia. 我们爱主有多深，就从我们顺服上帝可以看得出来。 Dan ketaatan kita kepada perintahnya menunjukkan seberapa dalam kita mengenal Dia. 如果我们真的顺从他的命令，这可以表示我们也是爱主。 Saudara, ketaatan tidak selalu menghasilkan kasih. 弟兄姐妹，顺服不一定产 Tetapi 生爱 kasih 心， menghasilkan ketaatan. 但是爱心必定产生顺服。 Seberapa besar kasih saudara dan saya kepada Tuhan 弟兄姐妹，你我爱上帝有多深， akan sangat terlihat nyata seberapa besar kita menaati perintah-perintah Tuhan di dalam firman-Nya. 就从我们有多遵守他的命令可以看得出来。 Saudara, sebuah kisah imajiner. 我要分享一个想象的故事。 Satu kali ada seorang pendaki gunung, dia pergi naik gunung untuk melihat matahari terbit. 有一次，有一个爬山的人，他就 Karena mau melihat 爬山， matahari 他要 terbit, 看日出。 saudara, dia harus berjalan malam. 当时他是晚上，所以他在黑夜里走。 Nah, saudara, masalahnya ketika dia berjalan malam, dia tidak hati-hati dan dia tergelincir, saudara. 因为当时是晚上，他走路不小心，他就滑倒了。 Nah, saudara, syukur dia sempat memegang sebuah ranting pohon. 幸亏他可以抓住一只树枝， Dan ranting itu cukup kuat untuk menopang tubuhnya. 所以这个树枝他抓住在那边，他就没有
Saudara, 直接掉下去。 di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegelapan malam itu, saudara, dia kemudian teringat Tuhan, dia berdoa. 在那黑暗的时候，在他惧怕的时候，他突然间他想起上帝， Dia berkata, Tuhan tolong saya. 他就说：“主啊，求你帮助我。” Nah saudara, singkat cerita, saudara, dia mendengar sebuah suara. 那就长话短说，他突然间听到一个声音， Anakku yang terkasih, apakah engkau percaya kepadaku? 他听到一个声音这样说：“我的孩子啊，是否你相信我 Wah, dia terkaget saudara. Lalu dia berkata, saya percaya Tuhan.？” 他就吓了一跳，他就说：“主啊，我相信你。” Maka suara itu berlanjut saudara, mengatakan, lepaskan pegangan tanganmu. 那这个声音就这样和他说：“你就把你的手松开。” Saudara, waktu dia dengar kalimat kedua dan dia melihat sekeliling yang begitu gelap dan di bawahnya berkabut, saudara, dia mikir lagi, saudara. 他听到这个声音，放开你的手，然后他看四周围都是黑暗的，都是很多雾，他就在这样想： Ini pasti bukan suara Tuhan. 这肯定不是上帝的声音， Ini suara hantu. 这是撒旦的声音。 Tuhan sama hantu kan tinggal geser aja ya. Tuhan, Tuhan, hantu begitu. 那所以这个印尼文就很相似， Saudara, maka dia enggak. 所以他就觉得不，我不遵从。 Dia doa lagi, Tuhan tolong saya. 主啊，再救我吧！ Dan jawaban yang sama keluar, saudara. 所以他在听到这样的答复， Dia masih menolak. 他还是拒绝。 Ketiga kalinya dia berdoa, saudara. 这次他这样祷告， Suara yang sama 同样的 dan 声 jawaban 音， yang sama juga 同样 diberikan. 的答复给他。 Saudara, apa yang terjadi? Dia putuskan, dia tidak mau mengikuti perintah itu. Dia bertahan semalam-malaman bergelantungan di dahan itu. 他就决定他不要遵从这个声音，他就挂在那个树枝。 Nah, saudara, pada saat fajar menyingsing, matahari mulai terbit dan menyinari seluruh area situ. 当早上来的时候，太阳开始光照那个地方。 Saudara, betapa kagetnya ketika dia melihat di bawah itu ternyata dasar itu tinggal 30 cm lagi, saudara. 对，他就吓了一跳，他看下面， Coba 只离他只有30公分。 coba saja kalau tadi malam dia ikutin perintah itu ya. 如果他要遵守那个上帝的话，就很好了。 Nah, saudara, tentu saja kisah ini adalah kisah imajiner. 弟兄姐妹，当然这个故事是想象中的故事， Tetapi saudara, bukankah seringkali ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bukan? 但是身为基督徒，这样的故事不是常常发生在我们的生活吗？ Kita meminta Tuhan menolong kita. 我们恳求上帝帮助我们。 Ketika Tuhan berikan pertolongan dan memberikan perintahnya, kita nggak percaya kepada Tuhan. 当上帝要拯救我们，上帝给我们的命令，但是我们却不相信他。 Ketika Tuhan meminta kita untuk kemudian percaya kepadanya dan sabar untuk menanggung segala sesuatu yang kita sedang hadapi. 当上帝要我们相信他，要有耐心来等候他的帮助。 Bukankah seringkali kita berkata, Tuhan, saya ini bukan malaikat, saya manusia biasa, saya punya batas kesabaran. 我们就常常不要听，我们对上帝说：“主啊，我不是天使，我的耐心也用完了。” Saudara, perintah Tuhan tidak berat, saudara. 弟兄姐妹，上帝的命令其实是不重的， Tetapi seringkali kita yang tidak mau melakukannya. 但是是我们常常我们不要去行。 Apakah kita sudah mengenal dia? 我们是否已经认识主耶稣？ Apakah kita mengasihi dia? 是否我们爱主？ Kalau iya, mau nggak kita menuruti perintahnya? 如果我们说我们爱主，我们是否要遵行他的命令？ Saudara, ciri yang kedua, 弟兄姐妹，第二个的记号， Yohanes mengatakan bahwa kita harus kemudian tinggal di dalamnya dan hidup serupa dengan Kristus. 约翰就说我们要常在主里面，我们就要活像主这样活。 Saudara, kata tinggal di sini berarti, saudara, ini adalah sebuah implikasi praktis di mana kita sedang mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. 这里说常在主里面，我们是在表示我们对主的爱。 Ketika kita sedang kemudian mengatakan saya mengasihi Tuhan dan kita taat kepada perintahnya, 当我们说我们爱主，我们遵守他的命令的时候， maka sesungguhnya sebenarnya kita sedang tinggal di dalam Dia. 那就是我们在主里的意思。 Dan tinggal di dalam Dia sudah bisa dipastikan bahwa kita kemudian memiliki kebenaran di dalam hidup kita. 如果我们常在主里面，那当然我们有上帝的真理。 Saudara, bagian yang diungkapkan oleh Yohanes paralel dengan Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. 这里约翰所说的和约翰福音15章4节都是平行的。 Di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting
tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. 就是约翰福音15章4节这样说：你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。树子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。 Saudara, dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang menegaskan bahwa tidak ada ranting yang dapat berbuah kalau dia tidak nempel sama pokok anggur. 在这里，主耶稣在强调，一个树枝不能结果子，如果它没有藏在葡萄树上。 Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya dan Bapakku pengusahanya. 主耶稣在这里说：“我是葡萄树，我父是栽培的，你们是树枝。” Maka kalau kamu mau berbuah, menghasilkan buah di dalam hidupmu, kamu harus menempel kepada Kristus yang adalah pokok anggur itu. 所以主耶稣说：“如果你们在你的生活，你要结果子，你要藏在我里面，因为主耶稣就是那个葡萄树。” Jadi ciri yang kedua seorang murid Kristus adalah dia harus selalu tinggal di dalam Kristus dan hidup serupa dengannya. 所以身为基督徒，第二个记号就是要藏在主里面。 Saudara, satu kali ada seorang berkata kepada saya demikian. 有一次，有一个人对我这样说 Muse, hidup saya udah semakin serupa dengan Tuhan. 他这样对我说：“牧师，我的生活越来越像耶稣。” Wah, saudara, saya kagum dengan orang ini. 哦，我就觉得很敬佩这个人。 Lalu saya bilang, boleh nggak kasih saya contohnya? Kira-kira apa yang serupa dengan Tuhan Yesus? 我就对他说：“你可以告诉我吗？大概是什么东西你越来越像耶稣呢？” Saudara, dia bilang begini. 他就这样说。 Saya baca di kitab suci, Tuhan Yesus itu banyak musuhnya. 他说：“我看圣经，主耶稣很多敌人。” Nah, terus saya bilang, kenapa? 然后 Saya juga banyak musuhnya, Muse. 他就说：“我也是同样很多敌人。” Saudara, saya langsung bercanda, saudara, saya berkata demikian. 我就和他开玩笑，就这样说。 Tuhan Yesus banyak musuhnya itu karena dia benar, dia sang kebenaran. 我就说主耶稣他有很多敌人，因为他自己是真理。 Jadi orang-orang yang tidak benar nggak suka sama Yesus dan memusuhi Yesus yang benar 所以 itu. 那些不对的人就不喜欢耶稣。 Nah, saya mau tanya, permisi tanya, maaf, kamu udah benar belum hidupnya? 所以我就请问你，你的生活如何呢？是不是对了？ Jangan-jangan karena kamu tidak benar, makanya orang musuhin kamu. 恐怕你的生活不对，所以很多人就是你的敌人。 Bukankah seringkali kita suka mengidentikan seperti itu, bukan? 我们常常不是这样说吗？ Memang sih, saudara, banyak orang Kristen hari ini hidupnya bedanya cuma sedikit dengan Tuhan Yesus. 现在实在有很多人，他们的生活与耶稣就相差一点点。 Tuhan Yesus sedikit makan. 主耶稣吃的一点， Kalau kita sedikit-sedikit makan. 我们却常常吃。 Saudara, saya kunjungan ke rumah jemaat. Muse, udah makan belum? Udah, ditanya pertama makan dulu, saudara. 如果我去探访会有第一个问题问我，牧师你吃了吗？ Saudara bisa bayangkan kalau saya hari itu kunjungi 10 jemaat, 10 menu keluar, saudara. 所以大家就可以想象，如果我去探访10个家庭，那么就有10种菜。 Saudara, Tuhan Yesus sedikit-sedikit berdoa kepada Bapa. 啊，弟兄姐妹，主耶稣常常向父祷告。 Kalau kita 如果我们呢， sedikit berdoa. 我们就很少祷告。 Doa pun kalau ingat. 啊，我们祷告，如果我们记得， Saudara, memang sedikit sih bedanya, tapi jauh sekali. 弟兄姐妹，这个相差只有一点点，但是它的结果确实很大。 Saudara, bagaimana kita bisa serupa dengan Tuhan, lawang kita aja nggak pernah tinggal di dalam Dia. 我们怎么样会像耶稣呢？如果我们没有藏在主里面， Kalau kita tinggal di dalam Dia, berjalan bersama dengan Dia, maka saudara otomatis kita akan pelan-pelan semakin serupa dengan Dia. 如果我们住在主里面，藏在主里面，与他同行，那么我们的生命越来会越像他。 Saudara, dulu waktu saya pacaran dengan Semu, 弟兄姐妹，以前我和我的师母谈恋爱的时候， banyak orang menatap dengan tatapan yang nggak percaya, saudara. 很多人就用不相信的眼光看我们。 Ya, memang sih saudara, saya sudah ganteng, lalu kemudian kulitnya eksotik ya. 当然了，我是很英俊了，难道我的肤色是本地人的肤色？ Nah, Semu itu cantik, saudara, kayak licing siap. 我的师母呢，就很漂亮，像林青霞。 Kulitnya seperti kebanyakan wanita Tionghoa. 那我师母的肤色就像一般华人的肤色。 Nah, saudara, waktu kami jalan orang menatap, waduh,
Buat yang laki-laki mujizat, buat yang perempuan kayaknya musibah. Ya. 所以当我们两个人同行的时候，就很多人在看我们。 Nah, tapi saudara syukur ya, semu tidak memalingkan wajahnya, dia terus menatap kepada saya. 感谢我的师母没有变心。 Ya memang dia anugerah buat saya, saudara. 当然这是上帝对我的恩典。 Saudara, tapi setelah pernikahan kami berjalan, saudara 11 tahun, saudara semu kulitnya makin lama makin mirip saya. 长话短说，我们就结婚了，大概11年。我看我师母的肤色 Mungkin 越来 gara-gara 越像我， mungkin karena gara-gara sering tidur sebelahan ya, jadi bergeser begitu, saudara. 因为可能我们常常在一起，所以师母的肤色就变了。 Tapi masalahnya kulit saya nggak jadi kayak semu, saudara. 我说问题是我的肤色没有像师母。 Nah, cuma saudara satu hal yang setiap kali ketika kami jumpa dengan orang, kami ngobrol lalu orang berkata, Musa semu, wajahnya makin mirip loh. 当我们两个人去见会友的时候，他们就对我们说：“牧师，你的脸和你的师母越来越像。” Saudara, saya nggak percaya, saudara. 弟兄姐妹，我不相信。 Nah, tapi coba kita buktiin ya. Ini hari ini yang datang jemaat bersama dengan pasangan, coba lihat wajah pasangannya. Nggak usah buka masker. Ingat kan wajah pasangannya kan? 那现在你们和配偶来的，看你们的配偶的脸是否 Makin mirip nggak? 不用打开你们的口罩看，越 Nah, 来越 kalau 像吗？ belum berarti masih kurang lama tinggalnya ya. 如果你们的脸不够像，就是你们还不够同行。 Ketika kita berjalan bersama, bergaul bersama, saudara, maka makin lama makin mirip. 当我们一起同行，我们一起做朋友，我们就会越来越像。 Demikian pula dengan relasi kita bersama Tuhan. 我们与基督的关系也是如此。 Bukan mirip secara fisik, tetapi karakter kita diubahkan semakin serupa dengan Tuhan. 不是我们的肉体越来越像，但是我们的品格被属所改造，我们会越来越像主。 Maka Paulus berkata, semakin kita mengenal Dia, kita akan kemudian semakin serupa dengan gambaran anaknya itu. 所以保罗说，当我们更认识上帝，我们就会 Kita 跟他的儿子 bertumbuh 越来越 ke 像， segala hal di dalam Kristus. 所以我们就会在一些事情，我们可以成长，越来越像基督。 Tinggal di dalam Kristus artinya kita memiliki relasi yang intim dengan Kristus secara pribadi. 住在基督的意思，就是我们与基督有一个很个人的关系。 Dan relasi ini, saudara, harus terus dibangun melalui berbagai disiplin rohani. 这个关系就是要用一个属灵的激励来建造的。 Dan setiap disiplin rohani yang kita lakukan menolong kita untuk semakin mengenal dan tinggal di dalam Dia. 我们所行的属灵激励，帮助我们可以越来越住在主里面，越来越认识他。 Sehingga melalui itu semua kita semakin serupa dengan Kristus di dalam segala hal. 通过这些属灵的激励，我们可以在所有的方面可以越来越像基督。 Saudara, ada sebuah lagu di dalam kidung puji-pujian Kristen yang sangat indah sekali. 弟兄姐妹，在圣教诗歌有一首非常美妙的诗歌。 Saudara, lagu ini berjudul Ku Mau Serupa Tuhan Yang Mulia. 这首诗歌就是我要越来越像主。 Saudara, di dalam buku kita hanya 3 bait. 在我们的 Tetapi 书本这里 sejatinya 只有三节， lagu ini ada 5 bait, saudara. 其实这首诗歌是有5节的。 Nah, saudara, saya akan membacakan baitnya yang kelima. 我要读给大家第5节。 Di dalam bait yang kelima dikatakan, Tuhan, aku mau serupa denganmu. 在第5节这样说：主啊，我很渴慕越来越像你。 Ini adalah doa permohonanku. 这是我恳求的祷告。 Curahkanlah rohmu, penuhiku dengan kasihmu. 求你把你的圣灵浇灌，求你充满你的， Jadikan 求你用你的 aku, 爱心充满我， jadikan aku baitmu dan tempat kudusmu. 把我成为你的殿，你的圣所， Agar hidupku sesuai dengan kehendakmu. 好让我的生命可以照着你的旨意。 Saudara, indah sekali bukan? 弟兄姐妹，是不是很美好吗？ Saudara, ada sebuah doa yang dinaikkan ke hadirat Tuhan. 这是向主表示的一种祷告。 Jadikan diriku baitmu yang kudus, Tuhan. 主啊，成为我的生命，你的圣所， Tempat engkau berdiam. 你在这里记住， Sehingga hidupku sesuai dengan kehendakmu. 好让我的生活像你的旨意。
Saudara, biarlah pujian ini menjadi doa kita juga di hadapan Tuhan. 但念这首诗歌成为我们每个人的祷告。 Kita rindu hidup kita menjadi bait Tuhan yang kudus. 我们渴慕我们的生活成为上帝圣洁的殿。 Melalui kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. 通过我们的生命，上帝的名得到最大的荣耀。 Saudara, kita hidup menjadi murid Kristus yang menampilkan ciri di mana kita mengenal dan menaati perintahnya. 我们生活成为一个基督徒，就是我们认识基督，并遵守他的命令。 Satu kali saya kunjungkan ke rumah jemaat. 有一次我去探访我的会友， Saudara, waktu kami ngobrol, kemudian di meja ruang tamu itu ada begitu banyak buah, cantik-cantik, indah-indah. 当我们谈话的时候，我看见在桌子上有很多水果，它的颜色很好 Karena 看。 sangat indahnya dan cantiknya, saya pengen ngambil dan mau makan, saudara. 因为这个水果它的颜色很好看，我就想 Nah, 拿来吃。 tentu saja saya tanya dulu sama jemaat, ini buahnya beli di mana? 当然，我先问会友这个水果是在哪里买的。 Nah, saudara, jemaat itu kemudian tersenyum dan dia berkata, ini buah evergreen. 所以这个会友他就笑着说：“他说这个是常绿果子。 Saya bilang, ini buah apa evergreen? Padahal saya lihatnya ada pisang, ada apel, di situ ada pir, kok evergreen namanya? ”所以我就不明白他说的常绿果子。我看在那边有香蕉，有其他果子等等。 Lalu jemaat itu tersenyum dan berkata, Muse, maksudnya itu buah palsu. 所以这个会友他就笑着说 Jadi：“ 牧 dia 师， tidak, 这个是假的果子。 dia evergreen, nggak bakal pernah layu sepanjang tahun. 所以这个果子是常青，它一整年都是这个样子。” Nah, saudara, bukankah seringkali kita sebagai orang Kristen suka menampilkan buah imitasi? 弟兄姐妹，我们身为基督徒，我们不是常常就像这个假的果子，把它显示出来吗？ Kelihatannya indah, kelihatannya cantik, tetapi sebenarnya nggak bisa dimakan. 所以看起来很好看，但是这个果子却不能吃。 Di gereja kita terlihat sebagai seorang yang saleh, 在教会，人家看我们是一个虔诚的人， sebagai seorang yang murah hati, 看我们很有爱心， sebagai seorang yang suka menolong. 看我们就很喜欢帮助别人。 Bagaimana dengan di rumah? 我们在家里如何呢？ Apakah pasangan kita, anak-anak kita melihat bahwa kita juga adalah orang yang murah hati? 是否我们的配偶、我们的孩子看我们就是一个充满怜悯的心？ Jangan-jangan kita hitung-hitungan di rumah. 恐怕我们在家里就是很多计较。 Kalau di gereja kita ringan tangan, 如果在教会，我们就很喜欢帮助别人， maksudnya ringan tangan suka membantu. 就是很喜欢帮助别人。 Di rumah juga ringan tangan, 在家里也是同样， tapi suka begini ya. Wah, 就是同样 main kungfu 动手 dia. 动不动就动手。 Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? 弟兄姐妹，我们今天的情况如何呢？ Adakah kita seorang pribadi yang serupa dengan Kristus? 是否我们自己越来越像基督呢？ Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们感谢你的话语， Tolong kami untuk kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. 求主帮助我们在我们的日常生活当中，可以把你的话行出来。 Biarlah kami boleh menerus memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau, mengasihi-Mu, menaati-Mu, dan dibentuk serupa dengan Engkau. 帮助我们有渴慕的心，不断的认识你， Kami 遵守 tahu, 你，然后被主塑造越来越像主。 kami tahu ini tidak mudah, 主，我们知道这些是不容易， karena Engkau harus membersihkan setiap kami. 因为你要洁净我们每一个人。 Tetapi biarlah kami boleh memiliki kerelaan hati untuk dibentuk serupa dengan Engkau. 主啊，求你帮助我们，我们有愿意的心，要主 Berkati 塑 setiap 造我 kami 们。主啊， semua 求你 ya 祝 Tuhan. 福我们每一个人。 Berkati kami semua ya Tuhan. 主啊，求你祝福我们每一个人。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。